أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على رسول الله محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, sedang hadirin, hadirat muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, pertama sekali marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jal yang telah memberi taufik dan hidayah pada kita untuk sama-sama kita dapat mengikuti pengajian kisah Isra dan Mi'raj di dalam bulan Rajab yang mulia, dalam bulan Rajab yang merupakan salah satu di antara 4 bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Rajab yang disunatkan kita melakukan amal ibadat, khususnya ibadat puasa. Dan pada hari ini insya-Allah kita juga mengambil berkat daripada bulan Rajab dengan mengadakan pembacaan kitab ataupun risalah Kifayatul Muhtaj karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fattani yang merupakan terjemahan daripada kitab Qissatul Isra wal Mi'raj karangan Syekh Najmuddin Al-Ghaiti bersama syarahnya iaitu Syarah Mihtajul Ghaiti karangan Syekh Qalyubi rahimahullah. Jadi pada hari ini kita akan sambung lagi perbincangan yang selanjutnya pada bahagian muqaddimah risalah ini, iaitu pada muka surat 3 hadis yang di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ونفعنا بعلومه في الدارين. Lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marrah fi kulli yawm ghufirat dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahr. Maknanya, barang siapa yang mengucap atau membaca subhanallahi wa bihamdih 100 kali pada tiap-tiap hari, diampunkan dosanya, dan jikalau ada ia seumpama buih di lautan sekalipun. Jadi maksud hadis, siapa yang beramal dengan zikir ini ataupun wirid ini, tasbih ini, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih 100 kali setiap hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya, walaupun dosanya itu sebanyak buih di laut. Jadi sekali lagi, pengampunan Allah berikan melalui ucapan tasbih, melalui tasbih yang kita wiridkan setiap hari. Jadi maknanya bila mati besok, walaupun masa dia nak mati, dia mempunyai dosa yang begitu banyak, tetapi dosanya akan diampunkan oleh Allah berkat daripada amalannya sehari-hari mengucapkan tasbih subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih 100 kali. Jadi walaupun matinya itu banyak dosa, maka walaupun dosanya sebanyak buih di laut, Allah akan ampunkan dosanya. Ini keberkatan kalimah ini. Jadi sebenarnya ini bukanlah sesuatu yang mustahil. Memuji Allah menyebabkan Allah Ta'ala sayang dan suka kepada hamba. Bila Allah sayang dan suka kepada hamba, maka Allah Ta'ala akan memberikan kepada hamba perkara yang paling ia hajati, yang paling ia perlukan. Apa dia? Pengampunan dosa lah. Bila hamba itu dosanya dihapuskan, dosanya diampunkan oleh Allah, maka saya tempatnya apa? Syurga lah di akhirat. Jadi pengampunan ini berpunca daripada kesukaan Allah kepada hamba tersebut. Kesukaan Allah Ta'ala itu pula berpunca daripada amalan-amalan yang
soleh. Dan salah satu di antaranya ialah mengucapkan kalimah tasbih. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi 100 kali setiap hari. Jadi orang yang istiqamah melakukan amalan ini hari-hari, mana kata kalau dia terlepas pun waktu tasbihnya, dia akan qada balik sebab dia jaga istiqamah dia. Maka Allah Ta'ala sudi untuk mengampun dosanya, walaupun seperti buih di lautan. Jadi kita bayang tengok kan, macam mana kalau seseorang itu dosanya tak sebanyak buih di lautan. Telah sudah tentu berkat dan kelebihannya akan berkali-kali ganda. Orang yang banyak dosa pun, walaupun sebanyak buih di lautan pun Allah ampun. Bagaimana kalau satu orang yang dia tak ada dosa, ataupun dosa dia sikit, ataupun dia memang ahli taat, ahli wara', lagilah Allah Ta'ala akan zahirkan kebaikan dan keberkatan dan manfaat kalimah ini. Hari ini manusia dia hanya fikir untuk ambil manfaat daripada benda dunia. Tetapi manusia dia tidak terlintas pun untuk ambil manfaat daripada benda akhirat. Manusia ambil manfaat daripada benda dunia, ambil manfaat daripada duit, ambil manfaat daripada ubat-ubat, ambil manfaat daripada harta, ambil manfaat daripada sijil, ambil manfaat daripada penguasa, ambil manfaat daripada makhluk. Tetapi manusia dia belum sampai kepada tahap untuk belajar, untuk mendapat hakikat, mengambil manfaat daripada Allah melalui amalan-amalan agama. Jadi melalui amalan agama kita akan dapat manfaat yang jauh lebih besar dan jauh lebih kekal dan jauh lebih banyak daripada manfaat yang kita hari-hari duk ambil daripada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hakikatnya langsung tak ada apa-apa kuasa pun untuk memberi manfaat kepada kita. Yang bermanfaat dan mudarat hanya sahanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini memang menjadi amalan para ulama dan para salaf soleh, para sahabat berzikir ini. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Jadi kita boleh buat, memang boleh buat. Salah satu di antara wirid yang kita amalkan. Jadi lah ni tuan-tuan dan puan-puan yang baca kitab ni, yang jumpa hadis ni memang boleh buat dah. Bukan banyak mana pun, sikit saja. Dia bukan sekadar pahala, bukan sahaja dosa sahaja diampunkan sebenarnya. Bahkan melalui zikir, melalui tasbih, hati kita ni akan jadi jernih. Ni yang mahal. Hati ni akan jadi jernih. Hati akan jadi rasa tenang, rasa sejuk, rasa lapang, rasa tak kalut. Ini hati. Ini melalui jadi semua ini akan datang melalui amalan-amalan kerohanian. Jadi buatlah benda ni kan. Jadi insya-Allah Allah Taala akan bagi banyak faedah kepada kita. Kemudian sabda hadis yang kedua pada muka surah 4, kata musannif rahimahullah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sabbahallaha mi'ata marratin bil ghadati wa mi'ata marratin bil ashiyyi kana kaman hajja mi'ata hajjatin wa man habidallaha kadzalik kana kaman ghaza mi'ata ghazwatin wa man halalallaha kadzalik kana kaman a'taqa mi'ata raqabatin ومن كبر الله كذلك لم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما أوتي به إلا من قال مثله أو زاد عليه. Maksud dalam bahasa Melayu, barang siapa mengucap tasbih, subhanallah, barang siapa yang mengucap tasbih akan Allah, barang siapa yang mensucikan Allah dengan mengucap tasbih subhanallah 100 kali pada tiap-tiap pagi dan 100 kali pada tiap-tiap petang adalah seperti mereka yang mengerjakan 100 kali haji. Adalah seperti mereka yang mengerjakan 100 kali haji. Jadi maksudnya seseorang yang menzikirkan subhanallah, mewiridkan subhanallah, subhanallah, subhanallah 100 pagi, biasanya selepas solat subuh, waktu yang paling baik. Yang keduanya 100 petang, biasanya selepas solat asar. Makanya
kita panggil keberkatan dia. Keberkatan dia. Perasaan yang Allah masukkan ketenangan dalam hati. Perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah seolah-olah seperti apa yang Allah beri kepada satu orang yang mengerjakan haji 100 kali. Itu perhatian Allah. Sebab zikir ini, bila kita zikir 1, 2, 3 sampai 100, makin lama kita rasa makin dekat dengan Allah. Kita rasa hati kita makin suci, makin sepi, makin bebas daripada dunia, daripada makhluk. Sebab itu sebab dia punya ganjaran besar. Seolah-olah kita menghampiri Kaabah 100 kali haji. Seolah kita duduk dalam Masjid Haram 100 kali haji. Seolah-olah kita melakukan tawaf sa'i 100 kali. Sebab apa? Sebab kehampiran kepada Allah. Bukan pahala. Pahala haji tak dapat. Pahala haji kena buat haji lah. Ini perhatian Allah, keberkatan amalan zikir itu. Yang dibuat 100 kali pagi, 100 kali petang, istiqamah. Maka di akhirat besok Allah akan beri ganjaran dan perhatian. Dan Allah Ta'ala akan beri kepada dia keberkatan seperti menunaikan haji sama 100 kali. 100 kali. Jadi bukan sekarang, di akhirat besok. Bila di istiqamah buat ni. Padahal kita ni mampu berhaji sekali ya, seumur hidup kan. Bukan ni tiada tahu boleh pergi haji. Bukan ada duit semendang kan, sentiasa ada duit. Jadi keberkatan, tapi Allah Ta'ala dengan kemurahan dia, bila kita zikir subhanallah ini 100 kali istiqamah pagi dan petang sampai kita mati, di akhirat besok Allah Ta'ala akan beri ganjaran, Allah Ta'ala akan berikan perhatian, Allah Ta'ala akan berikan rahmat seperti kita telah menunaikan haji sebanyak 100 kali masa kita hidup. Dan begitu je, ini bukan satu yang pelik lah. Bukan satu yang ganjil. Banyaknya pahala. Untuk subhanallah, hadis-hadis seperti ini bukan sesuatu yang pelik. Sebab ada lagi hadis-hadis yang lain, yang kita lihat hadis sahih yang lain, yang mana Nabi SAW bersabda, satu subhanallah yang diucap, satu la ilaha illallah yang diucap, ganjaran yang memenuhi langit dan bumi. Satu Allahu Akbar yang diucap, ganjaran yang memenuhi langit dan bumi. Jadi ganjaran yang kita tengok di sini sampai 100 kali haji, ini bukan sesuatu yang ganjil, sesuatu yang aneh. Kemudian seterusnya, dan barang siapa mengucap alhamdulillah seperti demikian itu, maknanya 100 kali pagi dan 100 kali petang, adalah ia seperti mereka yang berperang fi sabilillah 100 kali perang. Sama juga macam tadi. Mana kata bila dia mati besok, perhatian Allah, kedudukan yang dia akan dapat, kemuliaan Allah akan beri kepada dia seperti dia mengerjakan jihad fi sabilillah sebanyak 100 kali pergi perang. Dan barang siapa mengucap tahlil dengan seperti yang demikian itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah tahlil 100 kali pagi, 100 kali petang, adalah seperti mereka yang memerdekakan 100 sahaya, 100 orang hamba abdi. Kemudian barang siapa yang mengucapkan takbir seperti yang demikian itu 100 kali pagi dan petang, tiada didatangkan seorang pun pada hari kiamat dengan seumpama barang yang didatangkan dengan dia, melainkan mereka yang mengucap seumpamanya atau yang lebih mengatasi atasnya. Jadi maksudnya, siapa yang ucap Allahu Akbar, takbir 100 kali pagi dan 100 kali petang, maka di akhirat besok tidak ada sesiapa pun yang akan datang di mahsyar bawa pahala dan ganjaran yang sama seperti ganjaran dan pahala yang dia telah dapat daripada takbir tadi. Saya kira daripada mahsyar itu, dialah orang yang paling banyak pahala hasil daripada kalimah Allahu Akbar yang diwirid 100 kali pagi dan 100 kali petang. Tidak ada orang lain yang datang daripada mahsyar membawa pahala lebih daripada dia. Tapi ada kecuali orang lain yang beramal seperti dia, ataupun orang lain yang beramal melebihi dia. Jadi wallahu a'lam. Jadi maksud hadis ini nak bagi kita satu gambaran sebenarnya tentang
betapa besar ganjaran bagi setiap satu kalimah ini. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah menyebut bahawa kalimah inilah kalimah yang paling aku cintai. Jadi inilah kalimah yang paling aku cintai. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi kalau kita buat bagus. Ini satu lagi zikir yang mudah untuk kita buat, tetapi kesannya itu dalam hati kita, kesan kepada kerohanian kita itu sangat baik. Menyuci kekotoran nifak. Sifat munafik dapat dicuci dengan memperbanyakkan berzikir. Kekotoran nifak ini dia macam karat yang melekat pada besi. Dan kalau karat melekat pada besi, biasanya dulu-dulu ni orang bubuh di api, katok karat tu keluar. Bubuh di api, betul dia panas, dia katok-katok karat tu keluar. Tapi kekaratan hati ni, kata Nabi SAW, hanya dapat dihilangkan dengan memperbanyakkan zikir. Masa bila kita banyak zikir, kita akan rasa keheningan hati, kekosongan hati. Hati ni kosong, rasa lapang. Sebab semua benda-benda nifak, benda-benda dunia, benda karut, benda lara, dia akan lari keluar daripada hati. Jadi syaitan pula dalam hadis yang lain, dia ada satu belalai yang dia duduk atas hati. Kemudian apabila hati orang ni tak ingat Allah, syaitan akan cucukkan belalai dah dan memasukkan was-was dalam hati orang itu. Dan apabila hati orang itu mengingati Allah, syaitan akan berundur, akan tarik belalai dah jauh daripada hati. Jadi ini semua hadis menunjukkan tentang kepentingan berzikir. Satu kali bukan banyak. Sekejap saja. Kita pergi market pun lama, kita berdiri beratok, tambah PKP lah ni, beratok punya panjang, di bank lah, di kedai lah beratok, dengan jarak 1 meter semua bagai kan. Jadi untuk dunia kita sanggup berlama-lamaan. Untuk dunia, urusan dunia kita sanggup tunggu dan bagi masa. Tapi untuk zikir, kita belum sanggup. Maka sebenarnya kita kena sanggup. Sebab faedah dia sangat banyak untuk kita. Dia ada kemanisan, dia ada kelazatan yang hanya roh kita dan hati kita dapat kecapi. Jadi marilah sama-sama, barang siapa yang belum lagi mengamalkan zikir-zikir ini, kita pilihlah salah satu di antaranya dan kita jadikan amalan kita. Kalau kita nak buat 3 ni pun bagus. Hadis yang kita baca sebelum ni, 1000 kali. Hadis yang tadi kita baca 100 kali subhanallah wa bihamdih. Hadis yang ketiga ni pula, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 100 kali pagi dan 100 kali petang. Seterusnya, dan lagi sabda Nabi SAW, man qala la ilaha illallah 70,000 marrah faqad ishtara nafsahu minallah. Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah 70,000 kali, maka sesungguhnya telah menebuskan dirinya daripada Allah. Maksudnya hadis ini, barang siapa yang mewiridkan kalimah tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sebanyak 70,000 kali, maka dikatakan dia membebaskan dirinya daripada azab Allah. Daripada Allah, mana daripada azab Allah di hari akhirat besok. Jadi seolah-olah dia macam jaminan. Seolah-olah macam surat jaminan lah kita kata kan. Besok di akhirat Allah Ta'ala, kita tunjuk ke Allah, ini saya dah baca tahlil 70,000 ya Allah. Allah Ta'ala kata, aku ampunkan dosa kamu, sepatutnya kamu masuk neraka, tapi aku selamatkan kamu daripada neraka. Lebih kurang lagu tu lah. Jadi itu kelebihan la ilaha illallah, untuk diujian diucap sebanyak 70,000 kali. Baik. Di bawah ni ada satu kisah yang ada kaitan dengan hadis tadi. Maka nyatalah daripada beberapa hadis ini bahawa sayogianya dikerjakan segala perkara yang tersebut itu kerana adalah hikayat daripada seorang muda daripada ahli Kasyaf mati ibunya.
Jadi kata pengarang, maka nyatalah daripada beberapa hadis ini, daripada hadis ini terang kepada kita, jelas kepada kita bahawa sayugia mana sepatutnya dikerjakan segala perkara yang tersebut. Maknanya dikerjakan segala wirid-wirid tadi. Jadi daripada kelebihan-kelebihan yang disebutkan dalam hadis-hadis yang kita dah baca tentang tasbih ini, maka sepatutnya lah kita buat. Sepatutnya kita buat. Dah 1000 kali tadi ada faedah dia. 100 kali itu ada faedah dia. Jadi dengan keterangan yang diberikan dalam hadis, sepatutnya benda ni kita buat. Habis. Kemudian dibawa satu lagi cerita, kerana adalah hikayat, adalah mana terdapat satu hikayat, satu cerita berkenaan seorang pemuda daripada kalangan ahli kasyaf, ahli mukasyafah. Maknanya pemuda ni dia dapat melihat perkara-perkara gaib yang tak dapat dilihat oleh orang kebanyakan. Jadi matilah ibunya, maka ia kerjakan panggilan bagi kematian. Maknanya dia jemput orang ramai untuk satu jamuan, untuk satu majlis selepas kematian ibu dia. Dan dihimpunkan beberapa manusia yang banyak. Dipanggillah ramai juga orang kawasan tempat dia tinggal, kawasan kampung dia tu berhimpun. Lepas mak dia meninggal, dia jamu makan. Ini satu amalan yang warid daripada hadis. Pernah jadi zaman Nabi, kematian dan sahabat-sahabat ada jamu makan kepada orang-orang yang jiran-jiran, kepada orang-orang sahabat-sahabat Nabi ni. Yang ni tuan-tuan boleh tengok lebih lanjut dalam syarah-syarah hadis tentang jamuan selepas kematian. Dan dihimpunkan beberapa manusia yang banyak, dan adalah pada mereka itu seorang syekh dari kalangan ahli sufi. Ada seorang syekh ahli sufi pun hadir dalam majlis itu. Maka tak kala berhimpun mereka itu, maka hasillah bagi pemuda itu berubah warnanya. Hasillah mana berlaku kepada pemuda itu. Apa berlaku? Berubah warna muka dia. Mungkin jadi pucat dia kot kan. Berubah warna muka dia. Dan berteriak dan menyesal. Maknanya berteriak dan menyesal ni maknanya kita kata macam merintih, macam kita kata merintih lah, sedih kan, sedih. Berteriak dan sedih begitu. Jadi orang pun heran lah kan. Apa ni tengah-tengah duk buat jamuan, duk buat majlis, dia menjerit. Kan. Maka ditanya oleh orang yang hasil lah daripada demikian itu, orang pun tanya, awak jadi lagu ni? Maka katanya, aku lihat ibuku sanya telah dibawa ke neraka dan ia disiksa di dalam neraka. Jadi budak ni nampak. Sebab tadi dia sebut dah, budak ni adalah dari kalangan ahli mukasyafah. Orang di antara orang-orang yang Allah bagi dia tengok dan pergi dilihat perkara-perkara yang gaib. Jadi dalam bahasa itu dia ternampak mak dia kena azab, dimasukkan dalam neraka. Dan adalah syekh sufi. Dalam majlis itu dia mendengar ia akan perkataan budak tadi. Dan ada pula baginya zikir yang sudah disediakan untuk dirinya 70,000 itu. Dalam hadis tadi. Jadi syekh sufi ni dia sendiri ada dapat satu nisab 70,000 untuk diri dia sendiri. Okey. Kemudian maka berkata ia pada dirinya, wahai Tuhanku, bahwasanya telah aku sediakan zikir 70,000 ini untuk diriku, dan aku saksi akan engkau. Aku jadikan engkau saksi bahwasanya aku hadiahkan zikir itu kepada ibu orang muda ini. Dia hadiahkan ataupun disedekahkan, diberikan zikir itu kepada ibu orang muda ini. Yang tadi pemuda tadi nampak mak dia kena masuk neraka, dia hadiah, dia transfer kan. Begitu. Bolehkah? Boleh, tak ada masalah. Ini kaedah boleh buat. Bukan sekadar kita baca Fatihah, kita baca Yasin untuk mak ayah kita hak mati ke, hak hidup ke, untuk tok-tok kita. Bahkan kita baca Yasin untuk diri kita pun boleh. Kemudian bila apa-apa amalan yang kita dah buat untuk kita, kita hadiah ke orang balik pun boleh.
Inilah kelonggaran dan kemurahan Allah untuk kita buat untuk diri kita dan kita buat untuk orang lain, saling tolong menolong. Orang mati ni berhajat pada orang hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam kata orang mati ni berhajat kepada orang hidup. Jadi bila dah mati dia tak dapat siapa-siapa nak boleh tolong dia dalam kubur melainkan orang hidup. Amalan dia tu takat mana yang hebat takat tu lah. Tapi orang hidup boleh tolong sikit sebanyak bagi dia bila dia orang ni dah mati dalam kubur. Jadi dalam kisah ni orang syekh ni, tuan syekh ni telah sufi ni telah hadiahkan hak bahagian dia kepada mak budak ni. Maka tiada selesai cita hati syekh itu dengan demikian hingga berdirilah orang muda itu tertawa-tawa. Tiada selesai maknanya tak ada nak habis doa dalam hati ni. Tok Syekh tu duk niat, duk doa supaya nak hadiah zikir dia tadi, wirid dia tadi kepada mak dia. Tak dan nak habis cakap dalam hati, tiba-tiba budak tu berdiri. Gelak, seronok, kan? Maka ditanya orang baginya akan dia. Orang tanya dia, awak dah awak lagi ni pula. Tadi duk menjerit, tadi mungkin menangis kan, duk riau. Lah ni awak jadi seronok pula. Maka telah berkata, ya, telah aku lihat ibuku itu dikeluarkan daripada neraka, dibawa ke syurga. Dia nampak. Lepas Tok Syekh tu niat untuk hadiahkan, berikan bacaan itu kepada mak budak tu, terus berubah keadaan mak budak tu dan budak tu boleh nampak bagaimana ibunya telah dikeluarkan daripada neraka dan dibawa ke syurga dengan berkat kalimah tadi. Maka berkatalah Syekh itu, maka hasillah bagiku daripadanya dua faedah. Daripada peristiwa ini aku dapat dua pengajaran. Pertama, suatu sahih kasyafna orang muda itu, dan kedua sahih hadis. Suatu tu makna yang pertama. Yang pertama, sahih kasyafnya pemuda itu. Maknanya betul lah budak ni seorang yang ahli mukasyafah. Dia nampak benda gaib. Jadi pada peristiwa ni aku dapat tahu memang budak ni betul lah ahli mukasyafah. Yang keduanya ialah sahih hadis tersebut. Jadi hadis yang cerita tentang kelebihan la ilaha illallah 70,000 kali adalah benar. Jadi hak ni pun kita boleh buat. Jadi berkaitan dengan bagaimana mak budak ni dibawa keluar daripada neraka ataupun daripada azab ke dalam syurga ataupun ke dalam nikmat. Neraka syurga ni kita tak tahu lah macam mana cerita dia, tapi yang kita tahu orang baru mati dia tak akan masuk syurga. Orang baru mati tak akan masuk neraka. Besok lepas kiamat besok baru manusia ni roh dia akan masuk syurga neraka dengan badan ni sekali. Tapi cerita ni sebut syurga neraka, wallahu alam. Ini barangkali hanya bayangan ataupun kita kata mudah faham untuk kita. Maknanya nikmat dan kita kata azab dalam kubur sana lah. Kan? Bukan syurga neraka tak masuk lagi. Besok lepas kiamat esok baru manusia akan dimasukkan dalam syurga atau neraka. Ini barangkali merujuk kepada keadaan di alam barzakh, dalam keadaan nikmat ataupun dalam keadaan azab begitu. Yang keduanya berita tentang perubahan nasib. Itu Allah boleh buat. Itu maha kuasa Allah. Kalau Allah terima amalan tersebut 70,000 tu, maka Allah boleh ampunkan dia. Allah ampunkan dia. Allah selamatkan dia. Tapi kalau Allah tak terima, siapa boleh paksa Allah, kan? Kita buat 70,000, 140,000 kali ke? Kalau Allah tak terima situlah. Ada. Ini cerita pasal Allah tak terima. Tapi mana kata masih terpulang kepada Allah. Kalau kita baca Yasin malam Jumaat, nak sedekahkan mak ayah kita. Kalau Allah kata sampai. Kalau Allah Ta'ala kata tak sampai. Tak sampai mungkin sebab amalan kita buruk. Mungkin bacaan kita tajwid tak betul. Mungkin tak ada habuan untuk mak pak kita tu. Memang mungkin Allah Ta'ala memang tak mau bagi kat mak pak kita tu. Dosa dia banyak sangat barangkali. Na'udzubillah min dzalik. Anak dia bacalah Yasin ke, baca 30 juzuk Quran, tak sampai-sampai. Allah tak bagi kat dia. Maknanya kata ulama ahli sunnah wal jamaah, sampai tak sampai satu amalan kepada orang lain adalah kuasa mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi para ulama ahli sunnah wal jamaah berpendapat sampai dan boleh dihadiahkan. Boleh dihadiahkan dan boleh sampai sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi seterusnya amalan ini banyak sikit lah, 70,000. Jadi 70,000 ni kalau kita nak buat boleh nah. Tapi takkanlah 70,000 sekali buat kan. Sekali duduk sampai ke petang, sampai ke malam baru nak habis lah kot. Jadi kita boleh buat sikit-sikit. Contohnya sehari 1,000. 70 hari, mana kata 2 bulan lebih, habislah satu nisab. Sehari 1,000. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis 1,000 cantik. Sekian tarikh, dapat 1,000 kali. Besok nak buat, tak dan. Besok nak buat, kalut. Hari ketiga pula baru buat. Buat 1,000 kali pula. Lepas tu tulis tanda 3 hari bulan buat 1,000 pula. 2 hari bulan tak ada nak buat. Sibuk. Jadi kita boleh buat semua sampai cukup 1,000, 70,000, baru kita niat aku hadiahkan kepada si fulan, ataupun aku simpan untuk diri aku di akhirat. Jadi mana kata kita boleh jarak-jarak kita boleh buat sikit-sikit, buat ansur-ansur, separuh-separuh, begitu. Jadi mana boleh buat. Bila habis cukup 70,000, baru kita hadiahkan, kita niatkan untuk siapa-siapa, untuk diri kita ataupun untuk orang lain. Okey? Habis. Jadi kita masih belum dapat habiskan lagi mukadimah ni. Jadi saya rasa insya-Allah takat ni dulu mutalaah kita pada hari ini. Kita sempat habiskan sampai muka surat 5, iaitu hadis berkaitan dengan kelebihan zikir, iaitu kalimah la ilaha illallah. Jadi berkaitan dengan hadis ini dan kisah ini, insya-Allah kita boleh tengok juga dalam kitab yang kita senang jumpa, iaitu kitab Fadilat Zikir. Fadilat Zikir tulisan Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi rahimahullah. Dalam kitab Fadilat Zikir itu ada disebutkan hadis ini dan juga kisah ini. InsyaAllah. Jadi saya rasa takat ni dululah kuliah kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincang ini sikit sebanyak akan mendatangkan faedah untuk iman kita, dan faedah untuk amal kita. Dan jangan kita lupa sampaikan juga insya-Allah kepada mereka yang tak ada sama-sama dengan kita pada hari ini insya-Allah. Jadi kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanallahi wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.